Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Awatif Eza. Peruntukan lebih 30 juta ringgit diagihkan menerusi bantuan awal persekolahan BAP kepada pelajar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ia melibatkan 202,899 murid di 289 buah sekolah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata bantuan tersebut kemudiannya akan disalurkan kepada 3 pejabat pendidikan daerah PPD. Kesemua wang kita telah pun salurkan kepada sekolah-sekolah dan sekolah-sekolah sedang dalam usaha untuk menyalurkan kesemua bantuan ini kepada ibu bapa ataupun penjaga. Dan sejumlah 95%, lebih daripada 95% sekolah telah pun menyempurnakan penyerahan ini dan yang tinggal kurang daripada 5% akan diselesaikan dalam masa 2-3 hari ini sebelum cuti sekolah bermula. Kerajaan Johor memperuntukkan 5 juta ringgit bagi menjayakan program jualan kasih Johor sepanjang tahun ini. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata program berkenaan memberi tumpuan kepada jualan barang keperluan harian dengan kerajaan menyediakan subsidi bagi setiap barang berkenaan. Antara keperluan yang bakal menerima subsidi adalah ayam, ikan, minyak masak dan telur. Beliau menyasarkan lebih 300 lokasi di seluruh negeri akan terlibat sepanjang tahun ini. Dato' Onn Hafiz sebelum itu melancarkan program berkenaan di Taman Johor, Johor Bahru sempena musim perayaan Tahun Baru Cina. Jualan kasih Johor itu berlangsung sejak 4 Februari hingga 9 Februari ini melibatkan kira-kira 30 lokasi di seluruh negeri. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Selangor menahan reman seorang penjawat awam kerana disyaki meminta dan menerima rasuah kira-kira RM16,000 untuk kelulusan pecah bahagian tanah di salah sebuah pejabat daerah dan tanah di negeri itu. Perintah reman selama 4 hari bermula hari ini. Suspek perempuan berusia lingkungan 40-an dipercayai ditahan kira-kira pukul 2 petang semalam di pejabat SPRM Cawangan Kuala Selangor ketika diminta hadir memberi keterangan. Suspek dipercayai meminta dan menerima wang rasuah daripada 3 pemilik tanah dan memasukkan wang tersebut ke dalam akaun peribadi pada 2022. Kes disiasat bawah Seksyen 16 kurungan A kurungan B Akta SPRM 2009. Seramai 319 kanak-kanak tabika kemas Parlimen Kanga diraikan dalam Majlis Apresiasi Tabika Kemas sesi 2023-2024 di Dewan Warisan Kanga. Ia bagi memberi pengiktirafan kepada kanak-kanak yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang akademik dan aktiviti kokurikulum. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Aktiviti Kemas Parlimen Kanga, Dato' Dr. Fatul Bari Mat Jahaya, pendidikan awal di Tabika Kemas adalah aset negara yang paling bernilai kerana mereka bakal menjadi pewaris yang boleh memacu negara ke tahap yang lebih baik. Beliau turut menyarankan ibu bapa agar menggunakan peluang pendidikan di Tabika yang disediakan oleh pihak Kemas ini sepenuhnya bagi memastikan anak-anak kita khususnya mengharungi suasana persekolahan sebenar sebagai persediaan awal untuk ke sekolah rendah. Perkembangan luar negara, China tidak akan sesekali membenarkan mana-mana entiti atau individu China melakukan aktiviti haram seperti serangan siber. Kenyataan itu dimaklumkan Kedutaan China selepas menjawab laporan agensi perisikan Belanda. Agensi Belanda itu menuduh perisik cyber yang disokong kerajaan China mendapat akses kepada rangkaian ketenteraan Belanda pada tahun lepas. Itu adalah kali pertama Belanda mengaitkan pengitipan siber secara terbuka kepada China. Sebelum itu, Filipina pada Isnin menyatakan telah menggagalkan serangan oleh penggodam China, manakala Amerika Syarikat sejak beberapa bulan kebelakangan ini melancarkan operasi untuk memerangi operasi penggodaman China yang berleluasa menjejaskan beribu-ribu peranti yang disambungkan ke internet. Namun dinafikan kerajaan China dengan menyatakan China sentiasa menentang dan membantras semua bentuk serangan siber mengikut undang-undang. Berita semasa berakhir di sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.